Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu sekali lagi bersama dengan saya. Alhamdulillah kita bersama sekali lagi, iaitu dalam slot kita, slot apa kata dia. Jadi alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita nak membincangkan satu lagi topik yang juga menarik, yang alhamdulillah menarik, iaitu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bermakna tidaklah kami mengutusmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syahadah kita pun digandingkan syahadah kita kepada Allah SWT dan juga syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah itu adalah sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Tak boleh kita mensyirikkan kita, itu perjanjian kita dengan Allah, persaksian kita dengan Allah, dan perjanjian kita dengan Nabi adalah perjanjian kita adalah untuk mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ni datang apa? Datangnya diturunkan, diutuskan oleh Allah SWT untuk apa? Rahmat sekalian alam. Jadi dia rahmat untuk siapa? Dia rahmat untuk manusia, rahmat untuk bumi ini sendiri, rahmat untuk alam ini, rahmat untuk malaikat, untuk jin, untuk haiwan. Kalau kita lihat di mana Rasulullah SAW mengajar kita supaya apa? Supaya bersantun, menyantuni haiwan, tidak menyeksa mereka. Bahkan ada hadis Nabi pun yang menyatakan bahawa ada manusia yang masuk neraka kerana mengurung kucing dia. Ada juga sebab dia tak bagi, sehingga kan kucing dia mati kelaparan lah. Dan juga ada juga manusia yang dinyatakan dalam hadis dia masuk syurga kerana apa? Memberi anjing ni minum air. Jadi ada hadis galakan-galakan daripada Rasulullah SAW menunjukkan bahawa Rasulullah ini diutuskan untuk membawa rahmat. Bahkan dalam perang pun Rasulullah melarang untuk apa? Untuk sewenang-wenangnya memotong tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, memusnahkan alam begitu saja. Itu Rasulullah turun untuk apa? Rahmat sekalian alam. Dan rahmat yang paling besar tentu saja membawa wahyu itu, membawa Al-Quran itu melengkapkan ajaran-ajaran yang sebelum-sebelumnya. Itu apa? Membawa tauhid kita kepada Allah dan membawa syariat. Sebab tu sangat aneh apabila ada orang hendak kata peringkat tertinggi tak payah nak ikut syariat dah, sedangkan dia kena sedar bahawa syariat itu menjaga hartanya, menjaga nyawanya, menjaga hak dia, maruah isteri dia, maruah anak-anak dia. Tak senang-senangnya orang boleh ambil isteri dia suka-suka hati, orang boleh ambil anak dia sesuka hati sebab tidak ada syariat. Syariat itu sebenarnya adalah undang-undang peraturan untuk menjaga kemaslahatan ummah. Itu sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu datang untuk apa? Menjaga, untuk mengajar kita, untuk membawa perkara ini, untuk mengimplementasikan perkara ini implementkan perkara ini dalam kehidupan kita. Dan tentu saja rahmat yang paling besar ialah apa rahmat yang Rasulullah bawa, iaitu daripada penghambaan kepada manusia kepada penghambaan yang sebenarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kerana menghambakan diri menjadi hamba Allah itu adalah hamba yang mendekat, kerana apa? Tidak terikat kepada yang lain, hanya terikat kepada Allah SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya mahukan yang baik sahaja untuk hamba-hambanya. Jadi apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak menyusahkan kita. Walaupun ada yang setengah itu nampak berat sedikit, tetapi ia membawa kepada kebaikan kita. Mungkin haji mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, terpaksa berasak-asak dengan orang yang ramai, tetapi dia memberi kebaikan-kebaikan yang bila dikaji dan dia memberi pahala yang besar, dan juga dia memberi balasan yang baik, kebahagiaan di dunia dan di akhirat lah. Macam kita ada harta, misal kita sedekah kepada orang, Allah akan ganti dengan benda yang perkara-perkara yang lain, rezeki yang lain, sama ada dari segi material itu sendiri dan juga daripada segi kesihatan dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW ini apa rahmat dia?
rahmat dia adalah itulah antara yang paling besar ialah membawa Islam itu sendiri, membawa Al-Quran. Dan juga sebenarnya Rasulullah SAW ini bukan sahaja rahmat bagi untuk orang Islam, orang yang beriman, tetapi dia juga adalah rahmat untuk siapa? Rahmat untuk orang kafir juga. Di mana apabila Rasulullah SAW diutuskan, maka kalau orang zaman dahulu dia berhaka kepada Nabi dia, maka terus diazab begitu saja. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW ditangguhkan supaya mereka diberi peluang untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat yang dikurniakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jin yang mendengar Rasulullah membaca Al-Quran ini juga turut beriman. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah ini bukan sahaja untuk manusia, bahkan untuk jin juga. Itulah rahmat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kita sia-siakan rahmat ini. Dan tentu sahaja seperti mana kita katakan, rahmat yang paling besar itu adalah wahyu Allah SWT, mujizat yang masih wujud lagi. Maka jika kita hendak benar-benar menyintai Rasulullah SAW, maka hendaklah kita mengikut syariat dia, hendaklah kita mengikut akhlak dia, hendaklah kita membawa rahmat ini ke seluruh alam dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan menyebarkan dakwah ini dengan kasih sayang, dengan berakhlak dengan akhlak Nabi, dan juga dengan bersyariatkan dengan syariat Rasulullah SAW. Sekian sahaja pertemuan kita, insya-Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.